Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini sama-sama kita berkumpul di surau kita dan telah kita laksanakan solat Isyak dan tarawih diimamkan oleh imam kita lah, daripada mana tak. Min aina jid ya Syekh? Ya Sidi, nasitu wallah. Last kuliah anda datang, anda bawa dia pergi makan macam lama sampai pukul 11.30 pukul 12 balik kita. Nama apa lupa lah. Ismuka ya Sidi? Ha? Kabir? Qadir? Oh. Abdul Qadir. Oh. Kena cakap Arab sikit lah, tazkirah pasal dia orang Arab, dia bukan faham Melayu pun. Faham tak Malaysia lah. Ha. Ana ukhallit baina al-Arabiyyah wa al-Malaysia. Ha, la ba'as. Ha? Muskilah, ma muskilah. Baik. Pertama sekali saya nak baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi rahimahullah. Kata beliau hadis ini hadis hasan sahih ya. Daripada Ibnu Mas'ud, di mana kata baginda sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Wal hasanatu bi 'ashri amsalihha." Law akhta'tu ya Syekh, sawibni ya. Boleh? Boleh pula dah. Mungkin. Ustaz pun buat salah juga tak? Suruh dia betul dah kalau salah, mana tahu kan. Kat mana tadi? Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Wal hasanatu bi 'ashri amsalihha. Inni la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun. Alifun wala al-lam ya Syekh. Al-alif fi hunaka al-alif wal lam. Walakin al-alifu atau alifun, nasitu wallah. Walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Al-hadis hakaza. Ma fi alif lam mim, la ma fi alif lam fi al-alif wal lam wal mim, la. Maaf ya. Itu dia Syekh juga ni, Syekh San. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka baginya dengan setiap huruf itu satu kebaikan. Dan setiap satu kebaikan itu ada 10 kebaikan. Maksudnya setiap kali tuan-tuan baca Quran, every single letter, likulli harf, ya, setiap huruf lah tuan-tuan dapat kebaikan lah. Sebahagian terjemahan dia kata pahala. Sebenarnya hasanah ni bukan pahala saja. Hasanah ni kebaikan. Boleh jadi pahala dan kebaikan-kebaikan lain yang Allah Ta'ala nak bagilah. Ya. Tapi kalau terjemah pahala pun tidak salah. Pahala biasanya dia guna perkataan ajr atau thawb. Thawbun, bahawa pahala. Tapi ini hasanah, dia lebih umum. Ya. Sebab itu sebahagian terjemahan dia terjemahkan dengan kebaikan. Pasal hasanah memang makna kebaikan. Hasan makna baik. Ana Hasan nama mana baik lah. Ya. Jadi setiap kali baca Quran, Allah Ta'ala bagi satu huruf 10 kebaikan. Dan Nabi kata, aku tak kata alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ya. Sebab itu berasal pada hadis ini dan hadis-hadis yang lain. Majoriti para ulama mengatakan bahawa seafdal zikir ialah baca Quran. Dan ini ditegakkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, antaranya dalam buku zikir beliau Al-Azkar min Kalam Sayyidil Abrar. Antara buku zikir yang top juga lah dalam market. Saya pun ada satu suruh ajar zikir tu di Gombak. Tak sampai setahun saya ajar, lala kena sack. Ada yang tak kena lah tu. Ya, memang tak dinafikan sebahagian zikir yang kita amalkan ni
dia tak berapa kena lah, tak apa lagi. Tak berapa nak ni sangat lah dengan zikir-zikir ada. Dalam hadis-hadis Nabi, bahkan zikir yang dihimpunkan oleh para ulama dalam buku zikir lah. Kerana ulama kita, bila dia karang bab zikir, dia tak lari daripada nanas yang ada. Terutama hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Praktikal baginda lah. Jadi kalau kita buat lain daripada apa yang ada dalam buku zikir, apalah lain daripada apa yang ada dalam hadis Nabi, tak selesa. Set ustaz tu lah. Ya tak? Saya tak kisah. Saya ni ada yang surau set saya. Ada yang saya set surau pun ada juga. Set bukan seks. Seks lain. S-E-X lain. Ini sek. S-A-C-K. Ha? Kata An-Nawawi rahimahullah dalam buku zikir itu, dalam kitab Tilawatil Quran, buku zikir itu dia ada banyak kitab. Salah satu ialah kitab tilawah. Kitab ni makna bab yang besar lah. Bab tilawah lah, kitab tilawah ya. Dia mula-mula dia sebut dah. I'lam anna afdalal azkari tilawatul Quran. Hadha maqala An-Nawawi fi kitabih al-azkar. Qara'at al-azkar ya Syekh? Nah. Kata Nawawi, ketahuilah olehmu bahawa seafdal-afdal zikir ialah membaca Quran. Tilawah ni makna baca Quran lah. Tilawatul Quran makna membaca Al-Quran. Tilawah ni makna baca lah. Dan majoriti ulama memang beberapa begitu, bukan Nawawi seorang. Baca Quran lebih afdal daripada tasbih. Ya? Daripada kita duduk subhanallah, subhanallah, dibandingkan baca Quran lebih afdal. Majoriti kata begitulah, ada khilaf dalam bab ni, tapi majoriti kata lebih afdal daripada tahmid. Alhamdulillah, alhamdulillah, baca Quran lebih afdal. Dan begitu juga dengan takbir, malah lebih afdal daripada zikir Allah, Allah. Kalau ada zikir itulah, tak tahulah ada ke tidak. Malah lebih afdal daripada zikir yang lain seperti hu, ah, oh. Ya tak? Kata Nawawi ya. Tapi ujung tu dia kata apa? Walakin al-matlub minat tilawati tadabbur. Akan tetapi yang dimaksudkan dengan membaca Al-Quran itu ialah tadabbur. Maksudnya dia kata bukan baca saja. Baca ni afdal lah, dapat pahala. Ialah setiap satu huruf Allah Ta'ala bagi 10 pahala. Sama dengan kita baca benda-benda lain. Belum tentu dapat pahala setiap huruf. Tapi Quran dapat. Ya. Tapi kata Nawawi, baca jangan baca saja. Kerana yang dimaksudkan dengan baca itu ialah mentadabbur akan ia. Tadabbur ni maksud menghayatinya. Faham dan kita menghayatinya. Dan saya ingat mungkin di atas dasar semangat itu, surau ni ada buat tadabbur Quran lah setiap malam. Hatta saya malam ni pun suruh tadabbur surah Al-Kausar. Saya ni sebenarnya tak berapa mahir sangat buat tafsir Quran ni. Dan saya personally memang bukan kata tak suka. Jaranglah baca buku tafsir. Saya banyak baca buku yang lain, khusus buku fiqh lah. Ingatkan bebas tajuk boleh saya tazkirah apa-apa tajuk kan. Tapi dia bagi tajuk, oh ustaz, tadabbur surah Al-Kausar lah. Jadi saya dah lah baca sikit buku tafsir tu. Baik, saya diminta untuk berkongsi dengan tuan-tuan tadabbur surah Al-Kausar. Ya. Di mana surah ni tuan-tuan? Sebelum kita nak pergi setiap ayat lah, sebab surah ni bukan panjang mana pun ya. Ada beberapa perkara yang perlu kita tahu. Pertama ialah surah Al-Kausar ni tuan-tuan bernama dengan surah Al-Kausar. Talabuni an nak cakap Arab tadi ya. Usyarikukum fi tafsir surah Al-Kausar. Apa nama? Pertama surah ni nama dia surah Al-Kausar. Ya. Berasaskan kepada ayat pertama daripada surah berkenaan. Inna a'taina kal kautsar. Jadi surah ni dinamakan surah Al-Kausar. Tak banyak beza dengan beberapa surah yang lain yang dinamakan ia berdasar kepada ayat yang terawal daripada surah itu. Kebiasaan ayat yang pertama lah kita ada surah Yasin. Daripada ayat Yasin. Kita ada surah apa lagi? As-Saffat, ayat terawal perkataan Saffat. Surah Abasa, ayat pertama surah Abasa. Same goes to Al-Kausar. Al-Kausar pun dinamakan
surah Al-Kautsar kerana ayat pertama daripada surah itu ialah Al-Kautsar. Bahkan Nabi SAW sendiri pun memanggil surah ini dengan surah Al-Kautsar. Ya, sebab itu majoriti para ulama beberapa bahawa nama-nama surah asma aswar tauqifiyah. Maksudnya dia mesti berasas pada nas. Dia tak boleh kita bagi sendiri atau ulama bagi sendiri, yang mana ia merujuk kepada ijtihad. Nama surah ni dia bukan ijtihad. Dia daripada nas. Tauqifi makna must be based on revelation. Ya. Al-Kautsar pun samalah, ya. Sama ada dia daripada perkataan daripada surah itu ataupun daripada penceritaan keseluruhan atau majoriti daripada ayat-ayat daripada surah itu. Macam Al-Baqarah, betul tak? Dia daripada keseluruhan surah tu berkenaan dengan Al-Baqarah. Jadi ada yang diberikan nama surah berdasar pada perkataan yang ada dalam surah itu, kadang berdasar pada maklumat am ataupun ayat-ayat umum lah daripada surah berkenaan. Itu nombor satu. Yang kedua, surah ni tuan-tuan surah terpendek dalam Quran. Ya. 3 ayat saja. Ada lagi surah yang 3 ayat dalam Quran. Surah apa? Surah apa? Surah Al-Asr je lah. Surah Al-Asr. Salah satu ayat, sah? Al-Kautsar surah 3 ayat juga. Al-Asr pun 3 ayat. Tapi Al-Kautsar lebih pendek lah. Dasar pada huruf-hurufnya. Ada pendek lagi macam Qul Huwallah, tapi dia 4 ayat. Dan mungkin lagi ada surah-surah yang lain. Tapi awak pendek sekali Al-Kautsar lah. 3 ayat, lepas tu pendek lagi. Al-Asr 3 ayat, tapi dia panjang. Panjang sikit lah pada Al-Kautsar. Jadi ini adalah surah yang paling pendek sekali dalam Quran. Dan dia memang terkelompok dalam surah-surah yang disebut sebagai surah Al-Mufassal. Aqsar Qusaril Mufassal. Sahih sini dia. Suratul Kautsar Aqsar Qusar Al-Mufassal. Surah yang paling pendek di kalangan surah-surah yang pendek. Kerana Quran ni tuan-tuan dia ada 4 kategori. Tak tahulah saya pernah share atau tidak. Tapi ini tuan-tuan belajar dalam ulum Quran lah biasanya. Dipanggil taksim ayatil Quran. Ataupun taksim suwaril Quran. Pembahagian surah-surah atau ayat dalam Quran, di mana dia ada 4 kategori lah. Pertama yang paling panjang lah, panjang-panjang. Nabi menamakan dia sebagai As-Sab'un Tiwal. The 7 longest surah, ya. 7 surah yang paling panjang lah, daripada surah Al-Baqarah sampai surah At-Taubah, ya. Itu panjang-panjang. Dan Nabi kata ini seperti Taurat, ya. Ada orang pendek sikit, dia panggil Al-Mi'in, ini seperti Injil. Injil atau Zabur? Al-Mi'in Zabur atau Injil je? Ya. Zabur, sorry. Al-Mi'in daripada perkataan mi'ah. Mi'ah ni makna 100 lah, 100. Jadi ayat-ayat Quran yang 100 ayat, lebih kurang 100 ayat tu, itu disebut sebagai Al-Mi'in. Dan Nabi kata makan Az-Zabur, ini seumpama Zabur. Tuan-tuan pernah baca Taurat? Tak pernah? Zabur pun tak pernah? Tengok pun tak pernah? Saya pun tak pernah. Tapi kita tahu maklumat itu daripada hadis ni. Hadis riwayat Ahmad daripada Wasilah bin Al-Asqa. Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ada masuk hadis ni dalam buku ulum Quran beliau Al-Itqan, ya, fi ulumil Quran. Dan saya kira ulama yang membahaskan tentang kategori surah-surah dalam Quran, kebiasaan dia akan rujuk hadis ni. Hadis Ahmad daripada Wasilah bin Al-Asqa, di mana Nabi sendiri mengkategorikan surah-surah dalam Quran, panjang dan pendeknya. Dan Nabi menamakannya. Dalam Islam ni ada benda kita bagi nama, ulama bagi nama. Ada benda Nabi sendiri bagi nama, ya. Macam ni Nabi bagi. Hak 7 panjang ni Nabi kata As-Sab'un Tiwal. Hak 100 ayat Nabi namakan dia sebagai Al-Mi'in. Itu macam Zabur. Jadi kita fahamlah Taurat ni dia macam Zabur. Hak 7 surah panjang-panjang dia macam Taurat. Rupanya Taurat ni panjang-panjang, dia punya surah, dia punya ayat. Tak tahulah, kita pun tak pernah baca. Zabur pun panjang-panjang juga, tapi dia pendek sikit daripada Taurat. Dia 100 ayat begitu. Yang ketiga Nabi kata macam Injil Al-Mathani. Pendek sikit lah, 100 ayat ke bawah, ya, 70-80 ayat macam tu. Tapi dia below than 100 ayat. Dan yang keempat Nabi kata wa fuddiltu bil mufassal. Adapun aku diberi kelebihan dengan surah-surah yang pendek. Rupanya surah-surah yang pendek ini ialah surah yang khusus untuk Rasulullah SAW, ya. Cuma surah pendek ni dibahagi pula kepada 3. Ada Tiwalul Mufassal, surah pendek tapi panjang juga.
Dalam 50-60 ayat. Ada ba'da tiwalul mufassal, mutawassit al-mufassal walai. Nasitu ismahu wallah. Hok pendek juga tapi pertengahan. Mutawassit al-mufassal. Ya, awsatul mufassal aywa. Awsatul mufassal. Mana hok mufassal, hok pendek tapi dia pertengahan. Dalam 30-40 ayat macam tu. Dan yang akhir sekali ialah qusarul mufassal. Hok pendek tapi pendek lagi. 30 ayat ke bawah. Dan Al-Kautsar adalah surah yang paling pendek di kalangan surah yang pendek. Ya. Baik. Dan itu yang kedua. Yang ketiga, surah ni tuan-tuan, sebagai ulama kata turun di Mekah, sebagai ulama kata turun di Madinah. Ada khilaf dalam bab ni. Sebab itu Al-Imam Suyuti rahimahullah dalam buku tafsir dia, dia letakkan di situ surah ni Makkiyah atau Madaniyah. Surah ni Makkiyah atau Madaniyah. Mana boleh jadi Makkiyah, boleh jadi Madaniyah. Ada surah ni memang ulama sepakat dia turun di mana. Tapi sebahagian ulama tak sepakat. Ada kata turun di Mekah, ada turun di Madinah. Hak kata turun di Mekah dia panggil Makkiyah. Hak kata turun di Madinah, kata turun di dia panggil Madaniyah, ya. Baik, kita pergi pada ayat satu persatu. Pertama Allah Taala kata inna a'tainakal kautsar. Inna sesungguhnya kami. Daripada perkataan inna plus nahnu. Ini belajar bahasa Arab. Ada kelas bahasa Arab sini? Oh, kena buat kelas bahasa Arab ah. Bahasa Melayu tak. Sesungguhnya kami. Macam tu je kan. Arab tak. Inna sesungguhnya, nahnu kami, dia campur dua tu, dia jadi pendek. Inna. Sebenarnya inna nahnu. Macam tu. Jadi inna sesungguhnya kami. Inna plus nahnu. A'tainaka, kami telah memberi akan kamu. Yang ni Rasulullah SAW. A'ta campur na campur ka, tiga. Atau makna telah beri, na makna kami, ka makna kamu. Bahasa Arab lah tu, ya. Sebab tu kalau kita belajar fiqh, muamalah lah khususnya, ada satu bab dipanggil babul atiyah, bab pemberian. Atau atiyah ni makna pemberian. Kita belajar sedekah, belajar hadiah, belajar hibah, biasa tiga tu lah. Itu dalam surah atiyah, makna pemberian. Sebab muamalah ni ada dua skop. Satu skop pertukaran. Aku bagi, kau bagi. Macam jual beli. Aku bagi duit, bagi barang. Betul tak? Macam sewa menyewa. Aku bagi barang, kau duduk. Kau guna manfaat barang tu dan kau bagi duit. Mana pertukaran. Tapi ada satu muamalah atau skop yang lain, dia hanya melibatkan satu pihak saja. Aku je bagi. Sedekah kan? Dua pihak lah. Tak, satu pihak je. Pemberian tu. Aku bagi je. Hadiah pun sama juga. Saya bagi je. Ada dapat imbal balik? Tak ada. Kalau imbal balik, dia panggil pertukaran. Itu skop yang pertama tadi. Hibah pun sama juga. Bila kita hibah apa itu ni. Maknanya beginilah. Allah kata, kami telah memberi kamu Al-Kautsar. Kautsar. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah tuan-tuan, dalam buku tafsir dia, dia kata Al-Kautsar ada 16 maksud di sisi para ulama. Merujuk kepada pendapat-pendapat sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in dan ahli-ahli tafsir yang lain. Oh, ada 16 pendapat. Banyak pendapat lah agama tuan-tuan. Kalau tuan-tuan duduk belajar fiqh dengan saya tu, saya duduk ajar tu, saya sebut sikit je tu. Kalau saya sebut banyak tuan-tuan nanti jadi pening pula. Ya tak? Dan tak dinafikan sebagai pendapat tu memang diterimalah, applicable. Walaupun taklah top sahih, tapi boleh diguna pakai lah. Dan kita pun tak tolak atau tak menafikan. Ada sebagai pendapat para ulama memang unapplicable, tak boleh diguna pakai pun. Ya? Lepas tu kita ikut ulama, tapi ulama yang pendapat dia betul lah. Kalau pendapat dia tak betul, ada pun pendapat ulama tak betul. Apa tak ada ya? Tuan-tuan belajar fiqh zakat kan? Ada ulama yang kata zakat fitrah tak wajib pun. Fi ba'dil ulama qalu anna zakatul fitri laysa biwajibah. Hal hadha sahih ya sidi? La. Ada ulama kata zakat fitrah tak wajib. Ada. Ha. Hatta dalam skop mazhab Syafi'i sendiri pun, ya, Ibnu Labban namanya, dan dia disebut oleh An-Nawawi rahimahullah. Adalah 2-3 orang ulama dia kata tak wajib. Apa tu kita nak pakai hatu lah. Pasal apa awak tak wajib zakat fitrah? Saya ikut ulama kata tak wajib. Mai ikut gitu rosak lah. Ya tak? Ikut pendapat yang baguslah, yang applicable lah ya. Sama lah kes ni pun Qurtubi kata ada 16 pendapat. Banyaklah.
Al-Kausar, pasal perkataan Al-Kausar ni tuan-tuan, orang Arab telah menggunakannya sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa mari wahyu. Orang Arab dah guna perkataan itu. Di mana Al-Kausar di sisi orang Arab kadang-kadang merujuk kepada harta yang banyak. Suami dia keluar pergi berniaga. Tiba-tiba bila after a while balik, bawa balik harta yang banyak. Dia akan kata suamiku telah pulang dengan membawa harta yang banyak. Dia kata raja'a bil kausar. Oh, balik dah suami aku, dia bawa kausar. Yang ni harta yang banyak. Kausar ni mana harta yang banyak. Dan salah satu maksud kepada perkataan itu seperti yang disebut oleh Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsir. Kadang-kadang orang yang pengikut banyak, ramai, kausar juga. Ya. Dan ada lagi lah pendapat yang lain. Ada banyak tuan. Itu dah sudut bahasa lah, sebab orang Arab dah guna perkataan itu. Of course lah, bila Nabi datang, ayat Quran turun, inna atainakal kausar, ada makna dari sudut syaraknya, tapi banyak juga lah, ada sampai 16. Dan Al-Qurtubi rahimahullah kata asahul aqwal indi al-qaulul awal wa tsani li'annahu thabitun an Rasulillah nahsun fil ayat. Banyaklah pendapat, dia kata sampai 16, tapi yang paling sahih asahul aqwal ya, ialah pendapat yang pertama dan kedua. Kenapa? Li'annahu thabitun an Rasulillah, kerana ini sabit daripada Nabi. Oh, kan nak kira pendapat, memang banyak pendapat. Ya tak? Ulama tu kata begini, ulama ni kata begini, hak dulu-dulu lah. Ulama sekarang pun hak tu kata begini, hak ni kata begini. Ya tak? Malah orang tanya saya, Ustaz, apa hukum Bitcoin ataupun cryptocurrency yang top sekarang? Bitcoin ada banyak kan? Saya kita kalau dia kata pasal ada orang kata dia major daripada saya ajar fiqh ibadat di Taman Melawati sana. Dia tanya, dia kata mengikut semakan dia, ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Kata memanglah Indonesia dia fatwakan Bitcoin haram, cryptocurrency dia kata haram. Ada ghoro, ada doro, ada qimar. Ghoro ni makna ketidakjelasan, pasal betul-betul digital punya. Yang kedua ada doror, ada kemudaratan. Ya, naik turun dia solely based on speculation. Betul-betul bergantung kepada spekulasi. Dia tak sama macam duit fizikal ni, duit fiat ni. Duit fiat ni memang ada naik turun juga. Adalah spekulasi juga, tapi tak seteruk cryptocurrency. Ya tak? Ada unsur judi juga, ada riba. Sebab tu Indonesia dia fatwa haram, tapi Malaysia fatwa harus. Dengan dawabit ataupun apa mana dawabit? Kriteria tertentu lah. Tak adalah dia kata halal secara satu patu, adalah dia punya dawabit tu. Dan ada syarikat-syarikat yang diiktiraf di peringkat negara kita. Tuan-tuan rujuk sendiri dalam OS. Kerana kira pendapat, semua banyak pendapat yang berbagai, ada kata boleh, ada kata tak boleh. Jadi kita kena ambil inisiatif, kaji sendirilah, baca sendiri, tengok sendiri, tanya sendiri, manakah pendapat yang paling bagus, yang baik untuk aku amalkan. Macam tu lah. Ya tak? Itu dah sekut muamalah lah. Ibadat pun sama juga. Ya. Apa beza ibadat dengan muamalah? Ibadat ni wahyu Allah Subhanahu Wa Taala, muamalah pun sama juga. Ha? Maksudnya tak boleh. Muamalah tak apa. Ibadat tak boleh. Sama aja. Al-kullu syar'un. Ibadat ke muamalah ke, dua-dua syarak. Dua-dua based on wahyu. Ya. Baik. Jadi kata Al-Qurtubi, pendapat yang paling sahih pertama dan kedua, kerana dia sabit daripada Nabi. Ini poin dia. Mungkin ada banyak pendapat yang ada, tapi kita kena cari yang paling baik, yang paling sahih, yang paling sabit lah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ada sandarannya. Jadi ada banyak pendapat. Ada yang tak ada sandaran, ada sandaran, tapi sandaran dia dhaif. Tapi Qurtubi kata yang paling sahih dua ni. Pertama ialah makna kausar nahrun fil jannah, satu sungai dalam syurga. Kerana ada hadisnya, riwayat Imam Tirmizi rahimahullah daripada Ibnu Umar, di mana Nabi kata al-kausar nahrun fil jannah. Kausar ni adalah satu sungai dalam syurga. Ya? Sungai itu diperbuat daripada emas. Hafatahu min zahab. Dia punya bentuk tu daripada emas. Majrahu ala durri wal yakut. Dia punya salur pula, pasal sungai dia ada salur dia kan. Ya? Daripada intan dan permata. Ya. Launuhu aswad minal laban. Kalau dia lebih putih daripada susu.
Ha? Wa huwa ahla minal asal. Rasa dia pula lebih sedap daripada madu. Ya. Jadi hadis tu Nabi kata satu sungai daripada syurga. Dan hadis tu hadis sahih. Tirmizi kata hasan sahih. Ya, tuan-tuan belajar ilmu hadis kan. Kalau hasan sahih mana hadis yang tahu lah. Hadis yang boleh digunakan pakai lah. Ya. Dan yang kedua kata Qurtubi sahih juga. Batu dua ni dia kata boleh pakai. Boleh jadi nahrun fil jannah, sungai dalam syurga. Boleh jadi yang kedua ni. Apa dia? Haudi. Itulah kolam yang Allah Ta'ala buat khusus untuk Rasulullah SAW, yang disebut sebagai Haudun Nabi, ataupun Haudun Nabi, kolam Nabi lah. Jadi satu pendapat sungai dalam syurga, satu pendapat kolam yang Allah Ta'ala buat khusus untuk Rasulullah SAW, yang akan diminum oleh umat-umatnya. Dan hadis itu diriwayatkan oleh Sahih Muslim. Kalau Tirmizi kata sahih, betul lah. Muslim lebih-lebih lagi lah betul, pasal dia lebih sahih nak dibandingkan dengan Tirmizi tu. Betul tak? Tapi dua-dua ni boleh pakai lah. Ya. Kolam Rasulullah SAW. Ya. Bahkan Nabi sebut dalam hadis itu, daripada Anas bin Malik, kata beliau, ketika kami berada dengan Nabi, Nabi kata, unzila alayya laylah suratun, telah turun pada aku malam tadi satu surah. Nabi pun baca, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kausar fassalli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya. Dulu kita pernah bincang tentang bismillah Al-Fatihah kan. Majoriti kata bismillah adalah satu ayat daripada surah. Antaranya dia guna hadis ni lah. Pasal Nabi baca inna a'tainakal kautsar, Nabi baca bismillah. Ya, telah turun kepada aku satu surah malam tadi. Nabi baca bismillahirrahmanirrahim inna a'tainak. Ini kan bahawa bismillah tu diturunkan bersama-sama dengan inna a'tainakal kautsar. Dia bukan sekadar pemisah kepada surah, tapi dia diturunkan bersama-sama dengan surah. Dia part of ayat Quran lah, kata mereka lah ya. Baik. Jadi Nabi tanya sahabat, ataturun nama Kausar, engkau tahu tak Kausar ni apa? Sahabat kata la, tak tahu. Mana sahabat tahu? Betul tak? Kalau Nabi tak bagi tahu. Maka Nabi pun kata al-Kautsaru haudi wa'adanillahu. Kausar-kausar ni ialah kolamku yang telah dijanjikan Allah kepadaku. Yahtaliju fihi al-abdu. Esok-esok hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hadis lain umat Nabi Muhammad lah, akan berebut-rebut nak minum daripadanya. Kisanuhu au aniyatuhu adadun nujum. Mangkuk dia ni sebanyak bintang di langit. Banyak mana tak tahulah. Tapi semua orang boleh minum insya-Allah, yang mana beriman dan yang ikut syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi cerita ada kelompok datang. Hadis ni pun kita pernah baca dulu dalam bab fadilat wudu dulu. Kan sahabat tanya Nabi, dan riwayat lain lah, tapi lebih kurang lah. Macam mana kamu kena umatmu wahai Muhammad atau wahai Rasulullah lepas kamu mati? Nabi kata, aku kena dia ataupun aku kena umat aku dengan cahaya yang ada pada badan mereka. Ya. Araftu ummati bi apa hadis tu? Nabi kata, aku kena mereka dengan cahaya yang ada pada badan mereka lah. Ya. Ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Esok-esok mereka akan datang akan bercahaya daripada kesan wudu. Daripada situ aku tahu Nabi kata. Maka aku berkata, halumah, mari suruh minum. Tiba-tiba malaikat halau. Ala la yuzaddanna rijalun min ummati kama yuzadul ba'irud dal. Ada sebahagian mereka dihalau oleh malaikat. Maka aku berkata, mereka tu umat aku, ummati. Atau haula ummati, mereka tu umat aku, Nabi kata. Maka malaikat berkata kepadanya, innaka lam ta'rif ma ahdasu ba'dak. Kamu tidak tahu wahai Muhammad apakah yang mereka telah lakukan selepas daripada kamu. Mana dia ubah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dia nak cerita kolam Nabi lah. Adalah insya-Allah taala, ya. Jadi makna Kausar adalah sungai dalam syurga ataupun kolam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian fasalli rabbika wanhar, maka sembahyanglah dan sembelihlah. Merujuk kepada sembahyang hari haji lah.
satu pendapat jugalah, pasal ada pendapat yang lain. Dan sembelihlah merujuk kepada korban, ya. Dan Allah Ta'ala kata akhir sekali, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang memusuhi kamu adalah orang-orang yang terputus. Pasal apa Allah Ta'ala kata begitu? Kerana satu sebab nuzul ayat ni ialah orang-orang kufar memanggil Nabi SAW dengan nama Al-Abtar. Nabi ni selain daripada nama-nama yang diberikan oleh bapa dia seperti Muhammad, ada nama yang diberikan oleh kaum dia seperti Al-Amin. Of course lah, before dia jadi Nabi lagi. Dan selepas dia jadi Nabi, ada nama-nama yang diberikan oleh Allah Ta'ala sendiri. Betul tak? Ahmad, Allah Ta'ala bagi. Al-Aqib, Allah Ta'ala bagi. Apa lagi? Al-Mahi, Allah Ta'ala bagi. Apa makna Al-Aqib? Tak tahu. Ada kelas akidah sini? Tanya Ustaz akidah. Pasal hadis ni biasa kita baca dalam akidah lah. Dalam bab nama-nama dan sifat Rasulullah. Mesti ada punya. Jadi nama Rasulullah punya ada banyak tuan. Of course lah Allah Ta'ala bagi. Tapi tak adalah sampai 1000 nama. Ada kata nama Nabi sampai 1000. Mana dia ceduk saya pun tak tahu. Adalah nama-nama tertentu. Antaranya Al-Aqib, itulah orang yang tidak ada lagi Nabi selepas daripada Nabi. Al-Mahi, orang yang dihilangkan kekufuran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik, jadi ada nama Allah Ta'ala bagi kepada Nabi. Dan ada juga nama yang orang panggil kat Nabi. Hak ni hak banyak tak betul lah. Orang panggil Nabi syair majnun. Ya tak? Dah lah kaki penyair. Gila pula. Ada orang pun panggil Nabi Al-Abtar. Puak-puak tak? Puak pening ni. Pasal apa dia panggil Nabi Al-Abtar? Al-Abtar mana yang terputus. Kerana tuan-tuan, bila seseorang itu kematian anaknya, terutama anak lelaki, dia akan panggil orang itu Al-Abtar. Mana Tuhan tak suka dia. Jadi bila orang kafir panggil Nabi Al-Abtar, Allah Ta'ala turun surah ini nak membersihkan Nabi daripada sifat itu. Hak Abtar sebenarnya ialah mereka. Kerana mereka tidak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi secara ringkaslah nak tafsir tu. 3 ayat yang kita baca daripada surah Al-Kausar, itulah maksudnya. Inna a'tainakal kausar. Sesungguhnya kami telah memberikan kamu wahai Muhammad Kausar. Saya dah jelaskan apa makna Kausar. Ada 16 nama. Yang paling sahih ialah satu sungai dalam syurga dan juga kolam Rasulullah SAW. Fasal yang berikan har, sembahyanglah dan sembelihlah, sembahyang sunat raya dan korban. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang memusuhi kamu, dialah yang terputus. Yakni daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya? Jadi habislah kita tadabbur surah Al-Kausar. Bulan depan sambung kuliah fiqh balik. InsyaAllah ta'ala. Mudah-mudahan setakat itu dulu. Aku Lukul Hazar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.